Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Ahmad Sobri bin Shuaib kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk mengadakan pembentangan pada kali ini. Saya Siti Fatimah binti Ayub akan membentangkan topik analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia serta peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2001, FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara telah digubal berlandaskan 3 ideologi utama iaitu Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1999. FPK digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. Arahan tugasan pada kali ini ialah anda dikehendaki menghasilkan pembentangan yang menganalisis perkembangan sistem pendidikan dengan menghubungkaitkan peranan guru untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Mari kita bincangkan. Kita akan membincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia melalui 3 tahap, iaitu yang pertama, sebelum merdeka dan selepas merdeka serta sistem pendidikan semasa. Selain itu, kita juga akan membincangkan peranan guru untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum merdeka, corak pendidikan pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran Al-Quran, tingkah laku akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan akhlak dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraf tangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan pemburuan. Sistem pendidikan pada era sebelum merdeka terbahagi kepada 3 tahap iaitu zaman sebelum pemerintahan Jepun iaitu pada tahun 1400 sehingga 1786. Kemudian zaman sebelum Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1786 sehingga 1941. Dan selepas Perang Dunia Kedua iaitu 1946 sehingga 1956. Pada era sebelum kedatangan penjajah Jepun, sistem pendidikan di tanah Melayu lebih kepada ke arah penerapan pendidikan Islam yang mana dijalankan di rumah-rumah tuan guru, surau, masjid, madrasah dan pondok. Manakala sebelum Perang Dunia Kedua pula, tahap pendidikan di tanah Melayu mula berubah kepada pendidikan rendah dan menengah dan latihan vokasional serta teknikal. Manakala selepas Perang Dunia Kedua, sistem pendidikan di tanah Melayu mula berevolusi yang mana telah membentuk laporan-laporan seperti laporan Cheesman, laporan Fenwu dan Ordinan Pelajaran 1956. Baiklah, sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan salah satu institusi yang terbentuk pada era sebelum merdeka yang mana menerapkan ilmu pendidikan Islam. Antara ciri sekolah pondok ialah berbentuk tidak formal serta mengajar ilmu agama Islam seperti kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak. Selain itu, tempoh pembelajaran di sekolah pondok juga ditentukan oleh guru itu sendiri berdasarkan tahap pengetahuan murid. Seterusnya ialah sekolah vernacular. Antara ciri sekolah vernacular ialah menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Selain itu, sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku dan sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah juga dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, di bandar dan di kampung. Baiklah, mari kita lihat laporan Cheesman.
Laporan Cisman ditubuhkan oleh Pengarah Pendidikan Malaysian Union iaitu Mr. Harold Ambrose Robinson Cisman pada tahun 1890 sehingga 1961. Objektif laporan ini ialah bagi membina semula sistem pendidikan demi menjamin setiap jenis sistem persekolahan dapat dikembangkan secara sepenuhnya. Antara cadangan laporan Cisman ialah tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah. Bahan Inggeris diajar di sekolah rendah, penubuhan dua jenis sekolah menengah, pelaksanaan secara penuh laporan pelajaran 1938 mengenai pendidikan vokasional. Namun begitu, rancangan ini gagal kerana ia lebih memberi tumpuan kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Tanah Melayu. Seterusnya pula ialah Laporan Barnes. Laporan Barnes ditubuhkan pada tahun 1950 dan diketuai oleh L.J. Barnes. Laporan ini merupakan satu pertubuhan yang bercorak kebangsaan. Antara cadangan dalam Laporan Barnes ialah menubuhkan hanya satu corak sekolah rendah iaitu sekolah kebangsaan untuk semua. Sekolah kebangsaan dibuka dan bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya menggunakan bahasa Inggeris sahaja. Namun begitu, Laporan Barnes tidak mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum. Kaum Cina dan India berpendapat bahawa Laporan Barnes ini menggugat bahasa dan budaya mereka, manakala kaum Melayu pula berpendapat pendidikan Melayu tidak diberikan sewajarnya dan hanya menumpang di sekolah Inggeris sahaja. Seterusnya pula ialah Laporan Fan Wu. Laporan ini ditubuhkan oleh Dr. William P. Fan dan Dr. Wu Teh Yau. Dr. William P. Fan merupakan seorang setiausaha eksekutif bersekutu lembaga amanah bagi institusi pengajian tinggi di China, manakala Dr. Wu Teh Yau pula merupakan salah seorang pegawai PBB yang datang ke Tanah Melayu untuk menyelidik tentang pendidikan China. Antara tujuan Laporan Fan Wu ialah laporan ini ditubuhkan untuk menyemak semula Laporan Barnes dan pandangan masyarakat kaum Cina yang menganggap laporan tersebut adalah menghapuskan bahasa dan tradisi orang Cina. Antara cadangan dalam Laporan Fan Wu ialah sekolah Cina patut dikekalkan dan sukatan pelajaran harus mengikut sukatan negara Cina dan bukannya Tanah Melayu. Mengekalkan sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris. Sekolah-sekolah vokasional harus dikembangkan untuk membina lebih banyak tenaga kerja mahir demi pembangunan negara dan membenarkan sekolah vernakular untuk beroperasi menggunakan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Namun begitu, laporan ini tidak diterima kerana tidak menguntungkan. Seterusnya pula Ordinan Pelajaran. Ordinan Pelajaran dianggotai oleh 12 orang pendidik, pegawai-pegawai Tanah Melayu serta wakil-wakil tidak rasmi setiap kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Antara cadangan Ordinan Pelajaran ialah menubuhkan 2 jenis sekolah kebangsaan yang berbeza iaitu sekolah Inggeris dengan mata pelajaran bahasa Melayu menjadi wajib dan sekolah aliran Melayu dengan mata pelajaran Inggeris sebagai bahasa kedua. Selain itu, mata pelajaran yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa perantara juga boleh disediakan jika terdapat 15 orang pelajar atau lebih di dalam satu kelas mengikut keperluan masing-masing. Kerajaan juga memberi pelajaran percuma sehingga darjah 6.
Warga negara berumur 6 tahun sehingga 12 tahun diwajibkan untuk hadir ke sekolah. Murid-murid yang tamat di peringkat sekolah rendah diberikan peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah atau vocational berdasarkan keupayaan dan kelayakan individu tersebut. Seterusnya pula, mari kita lihat perkembangan sistem pendidikan di Malaysia pada era selepas merdeka. Era penjajahan British dikatakan menjadi pemangkin kepada kesedaran tentang kepentingan pendidikan di tanah Melayu kerana pendidikanlah yang telah membangkitkan semangat nasionalis dalam kalangan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. Antara usaha yang dijalankan dalam memperkasa dan menambah baik sistem pendidikan di negara ini pada ketika itu ialah dengan mengemukakan beberapa jenis dasar dan laporan pendidikan. Antara laporan tersebut ialah Laporan Penyata Razak pada tahun 1956, Laporan Rahman Talib pada tahun 1960, Akta Pendidikan pada tahun 1961, Laporan Aminuddin Baki pada tahun 1964, Laporan Hussein On pada tahun 1971 dan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1971 sehingga 1990. Baiklah, Laporan Penyata Razak. Laporan ini ditubuhkan pada tahun 1956. Laporan ini merupakan satu jawatan kuasa yang ditubuhkan bagi mengkaji semula sistem pendidikan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Laporan ini diluluskan dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Laporan ini mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat utamanya yang bertujuan untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Antara perkara yang dinyatakan dalam laporan ini ialah semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama, iaitu menyatupadukan murid-murid berlainan bangsa di bawah satu sistem pendidikan serta amalan lama yang menggunakan buku teks dari Cina dan Tamil dihentikan. Selain itu, laporan ini juga mencadangkan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama, iaitu bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama agar dapat menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal untuk mengembangkan bahasa Melayu. Selain itu juga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah rendah dan sekolah menengah yang mana dilaksanakan secara berperingkat. Antara lain lagi, laporan ini telah mencadangkan sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, iaitu untuk menyelaras dan menyatupadukan kaum di bawah satu sekolah. Laporan ini juga mencadangkan penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum, iaitu penubuhan sekolah SK dan sekolah SMK. Laporan ini juga mencadangkan guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah dari golongan yang berkelayakan, yang mana guru-guru yang dilantik mestilah mempunyai kelayakan pendidikan. Seterusnya pula ialah Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Jawatan Kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Kebangsaan telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib yang merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Tujuan laporan ini adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub dalam Penyata Razak 1956. Antara perkara yang dinyatakan dalam laporan ini ialah titik permulaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua peringkat sekolah iaitu SK, SMK dan pengajian tinggi serta peperiksaan awam dalam bahasa Melayu. Seterusnya pula, laporan ini turut mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di SK, SMK dan pengajian tinggi. Ini bermakna semua pelajar wajib lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke SMK. Seterusnya pula, laporan ini memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir.
Pelaksanaan ini bertujuan melahirkan insan yang mahir dalam kemahiran serta untuk melatih murid yang gagal akademik. Laporan ini juga memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Pendidikan Islam diajar sekiranya terdapat 15 orang murid beragama Islam di dalam sesebuah kelas. Pendidikan moral diwajibkan mulai darjah 4 dan 5. Seterusnya pula Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran merupakan kesinambungan daripada Laporan Rahman Talib yang dibentangkan di dalam Parlimen dan seterusnya diluluskan serta dikuatkuasakan menjadi Akta Pelajaran 1961. Antara kandungan dalam Akta Pelajaran ini ialah bahasa Melayu adalah sebagai bahasa pengantar utama, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Penekanan usaha kepada pendidikan menengah dan vokasional untuk memenuhi keperluan tenaga mahir. Selain itu, akta ini turut menekankan kepada pendidikan agama dan moral di semua peringkat sekolah untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Laporan Aminuddin Baki 1964. Antara cadangan di dalam laporan ini ialah pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Selain itu, pelajar juga perlu menjawat jawatan yang sesuai setelah menamatkan pengajian. Antara lain lagi, laporan ini juga mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat mengeluarkan pelbagai tenaga manusia yang berkemahiran. Laporan Hussein On 1971. Tujuan utama laporan ini adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Bahasa Inggeris dipelihara sebagai bahasa kedua. Namun begitu, bahasa Inggeris dipelihara sebagai bahasa kedua sesuai dengan kepentingannya di peringkat antarabangsa. Tujuan laporan ini adalah bagi mengkaji sejauh mana pelaksanaan pelajaran kebangsaan dan penekanan terhadap melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Matlamat laporan ini dibahagikan kepada dua iaitu rendah dan menengah. Antara matlamat pendidikan sekolah rendah ialah kurikulum sekolah rendah berdasarkan 3 bidang iaitu komunikasi manusia, alam sekitar serta aspek perkembangan individu. Laporan ini juga mewajibkan pendidikan selama 5 tahun. Laporan ini turut menyediakan kelas pemulihan bagi pelajar lemah di peringkat sekolah rendah. Selain itu juga, laporan ini mempertingkatkan kaedah pengajaran guru. Matlamat pendidikan sekolah menengah pula, kurikulum didedahkan dengan pengajaran bidang teknik dan vokasional. Ia juga memperkenalkan rujukan ujian, kriteria dan pendidikan peralihan serta mengukuhkan kurikulum yang dibina dari sekolah rendah. Antara lain lagi, laporan ini mewujudkan sistem peperiksaan SPM dan SRP di bawah Lembaga Peperiksaan Malaysia. Seterusnya pula Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ditubuhkan pada tahun 1971 dan berlangsung sehingga tahun 1990. Antara yang dinyatakan dalam Dasar Ekonomi Baru ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Bahasa Inggeris pula sebagai bahasa kedua. Dasar ini turut menekankan penggunaan bahasa Cina atau Tamil. Antara lain lagi, Dasar Ekonomi Baru juga turut menekankan aspek dalam mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan dan kaum.
Falsafah pendidikan kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 dengan menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Baiklah, kita beralih kepada sistem pendidikan semasa, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Antara 11 anjakan utama dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara ialah: pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti bertaraf antarabangsa. Ini merujuk kepada kerajaan menyusun penanda aras pembelajaran bahasa Melayu, matematik, sains mengikut standard antarabangsa. Selain itu, kerajaan turut menyemak semula KSSM dan KSSR pada tahun 2017. Antara lain lagi, kerajaan turut memperkenalkan pelaksanaan PBS, iaitu penilaian berasaskan sekolah. Kerajaan turut meningkatkan kualiti STEM. Yang kedua, kerajaan juga turut memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta mempelajari bahasa tambahan. Antara usaha yang dijalankan bagi meningkatkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid ialah kerajaan memperkenalkan program Linus di sekolah. Selain itu, kerajaan turut mempertingkatkan kualiti guru bahasa Inggeris serta memperkasa bahasa tambahan menjelang 2020. Yang ketiga pula ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Ini dilaksanakan melalui pengukuhan pendidikan Islam dan moral, mengadakan penglibatan satu murid satu sukan, kelab dan badan beruniform serta melaksanakan REMOVE 2016. REMOVE merupakan singkatan bagi Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan yang mana diperkenalkan untuk memperkukuhkan lagi perpaduan di kalangan murid-murid. Yang keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Ini adalah dengan mengetatkan syarat kemasukan guru, merombak semula IPG, meningkatkan kualiti CPD 2013, memberi fokus kepada teras pengajaran, menetapkan laluan kerjaya guru berasaskan prestasi serta melahirkan guru pakar bidang. Yang kelima pula ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditetapkan di sekolah. Rancangan ini dijalankan melalui menyediakan sijil profesional NPQEL untuk pelantikan pengetahuan guru besar. Selain itu, kerajaan turut mewujudkan pakej kerjaya bagi guru besar ataupun pengetua pada tahun 2013 dengan lebih sokongan tanggungjawab untuk meningkatkan keberhasilan murid. Manakala yang keenam mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Rancangan ini dilaksanakan melalui memastikan semua program sekolah dipimpin oleh PPD, memberi jaminan pengurusan dan autonomi kepada sekolah, memastikan 100% sekolah mempunyai kemudahan asas pembelajaran seperti infrastruktur dan kemudahan lain serta memastikan peruntukan kewangan yang sama rata. Yang ketujuh, memanfaat ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Cadangan ini dijalankan melalui menyediakan internet melalui program Satu Bestari Net, menyediakan perpustakaan video guru kepada subjek kritikal serta memperkasa penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh. Yang ke-8 pula mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Ini dijalankan dengan memberi hak kepada JPN ataupun PPD untuk membuat bajet dan urusan personal.
Selain itu, kerajaan turut melantik 2,500 personel yang akan ditempatkan di PPD untuk membimbing sekolah, memperkukuhkan 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama serta memperkukuhkan struktur baru kementerian pada tahun 2013. Yang kesembilan pula ialah dalam transformasi ini, kerajaan mencadangkan pihak sekolah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti serta sektor swasta dalam menjayakan sistem pendidikan negara. Hal ini dijalankan melalui mengadakan penglibatan ibu bapa dan akses atas talian terhadap kemajuan anak-anak. Selain itu, kerajaan juga turut menyediakan SAPS dan perkhidmatan PIBG serta menambah sebanyak 500 buah sekolah amanah menjelang 2025 dan menyediakan 1,000 beasiswa untuk murid yang berbakat. Yang ke-10 pula ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ini adalah dengan mengaitkan setiap program dengan keberhasilan murid serta peruntukan kepada bidang kemahiran dan latihan guru. Dan yang terakhir ialah ke-11 ialah meningkatkan ketelusan accountability awam. Usaha ini dijalankan melalui menerbitkan laporan tahunan awam terhadap PPPPM serta mengadakan semakan komprehensif terhadap PPPM kekal relevan. Baiklah, ringkasan kepada PPPM 2014 hingga 2015. Antaranya ialah 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, akses 100%, enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Yang kedua, kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dan program International Student Assessment PISA dalam tempoh 15 tahun. Dan yang ketiga, equity 50%, pengurangan dalam jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar serta sosioekonomi dan gender menjelang 2020. Dan yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian serta yang kelima, kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Seterusnya, 6 aspirasi murid pula ialah: pertama, pengetahuan; kedua, kemahiran berfikir; ketiga, kemahiran memimpin; keempat, kemahiran dwibahasa; kelima, beretika dan beragama; dan yang keenam, beridentiti kebangsaan. Manakala 3 gelombang transformasi yang dibentuk dalam jangka masa 13 tahun ialah: gelombang pertama pada tahun 2012 sehingga 2015, penumpuan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Dan gelombang kedua pula ialah pada tahun 2016 sehingga 2020, di mana mempercepatkan penambahbaikan sistem. Dan gelombang yang ketiga mulai 2021 sehingga 2025, perkembangan ke arah kecemerlangan menerusi apresiasi yang lebih luas, yakni fleksibel. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan peranan guru untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, antara peranan guru untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ialah: pertama, guru perlu menyedari accountability seorang guru. Dan yang kedua ialah mempamerkan kualiti peribadi yang unggul dan kreatif. Seorang guru yang berkaliber perlulah mempunyai sifat yang kreatif supaya dapat menyampaikan pembelajaran dengan berkesan. Seterusnya pula, guru juga perlu merujuk kepada kemahiran berhubung
berkomunikasi serta menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya. Sebagai seorang guru, kita mestilah menjadi seorang yang fleksibel dalam segala keadaan. Hal ini kerana tugas guru tidak terbatas kepada di dalam bilik darjah sahaja. Antara lain lagi, guru juga perlu mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan di dalam bilik darjah mencukupi. Seorang guru bertanggungjawab mengambil tahu tentang segala keperluan murid di dalam dan di luar kelas. Seterusnya pula, guru juga perlu menjalankan pelbagai tugas. Hal ini kerana seorang guru perlu akur dan patuh kepada pentadbir. Jadi, guru tersebut perlulah bersedia menjalankan pelbagai tugas mengikut arahan dan keperluan semasa. Selain itu juga, guru perlulah mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu juga, guru harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya. Hal ini bertujuan bagi meramal permasalahan di kalangan murid-murid. Selain itu, guru juga perlu memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar. Sebagai seorang guru, kita bertanggungjawab dalam memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar supaya dapat meningkatkan lagi prestasi murid kita. Seterusnya, guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan pengetahuan dalam mata pelajaran. Sebagai seorang guru, sudah semestinya kita perlu dilengkapi dengan pelbagai ilmu, terutamanya ilmu yang melibatkan mata pelajaran. Namun begitu, ilmu yang melibatkan pengetahuan juga tidak kurang penting dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru perlu menjadi kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bertujuan supaya murid tidak bosan dan bersemangat untuk belajar. Baiklah, sekian dahulu pembentangan daripada saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.